Selamat pagi semua. Hari ini kita nak belajar satu tajuk yang baru iaitu bab 7 koordinat. Okey. Koordinat ini memang kita sentiasa guna terutamanya apabila anda tengok peta map. Okey, contohnya you tengok pada mana pada handphone anda di mana ada Google Map kan. Google Map tu dia akan tunjukkan koordinat juga. So itu yang biasanya adalah. Jadi hanya kita yang tak belajar. Anda tak pergi baca apa koordinat dia. Jadi you tak tahu apa itu koordinat. Jadi apa yang kita nak belajar hari ini adalah koordinat yang lebih ringkas, iaitu kedudukan dia di atas satu sata yang dipanggil sebagai sata Cartez. Okey. Di sini sistem koordinat Cartez. So, kita ada sata Cartez. Apa itu sata Cartez? Cikgu nak cerita sikit. Kalau kita ada paksi, okay, cikgu besarkan ya. Okay, katakan saya ada kotak-kotak macam ni. So, apabila saya lukis. Okay, guna pembaris lah. Cikgu tak guna pembaris. Okay, kita tunjukkan sini X, sini Y. Maka kita labelkan, sini adalah 1, ini adalah 2, sini adalah 3, sini adalah 4. So, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini 1, 2, 3, 4. Sini tak cantik. Okay, okay. Sini 2, ini 3, sini 4, sini 5. Katakan So ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. So dia boleh ubah nilai. Contohnya you nak gunakan 5, 10, 15, 20 pun boleh, tak kisahlah. So tengok apa yang dia bagi. So ini kita panggil dia sebagai sata Cartez. Okey, apabila saya tanda satu titik, katakan ini titik saya tanda. Apabila saya tanda, saya boleh nyatakan titik saya. So, mula dengan dia mesti ada bracket, kemudian sini mesti X, ini mesti Y. Ini adalah koordinat, kita panggil koordinat X. Okey, kedudukan pada X. Ini adalah koordinat Y. Okey, jadi saya akan baca X dulu. X sini. Okey, naik. Sampai sini kan. So ini apa? Ini 2. So sini 2 saya tuliskan 2, koma. Okey, gerak ke sini. Okey, apa Y saya? Y saya 2. So saya tuliskan 2. Jadi koordinat dia adalah 2, 2. Okey, saya cuba lagi ya. Contohnya yang ini. Kalau yang ini, saya kena tuliskan. Okey, koma sini. So tulis yang X dulu. X sini. Okey, bila you naik, okey nampak angka ini. So negatif 2. Okey, sebelah sini Y. Y ini tunjuk apa? Negatif 3. So tulis negatif 3. Okey, itulah cara bagaimana kita baca koordinat. Ada banyak cara, bukan banyak cara, ada banyak titik yang anda boleh buat. Contohnya yang ini. So apa yang boleh saya tulis? Koordinat saya. So tengok sini. X dulu. Ini apa? Ini adalah negatif 1. So negatif 1. Sini adalah 4. Tuliskan 4. So negatif 1, 4. Itulah cara bagaimana kita nak baca. Okey? Cikgu bagi lagi contoh. Okey, yang ini adalah apa? Negatif 3. Kemudian ini adalah 2. Okey, ada lagi. Kalau ini, apakah koordinat saya? 4, 1. Okey, mesti ada kurungan, mesti ada koma. Kalau tak ada kurungan, tak ada koma, itu bukan koordinat. So, anda mesti tahu cara bagaimana nak tuliskan koordinat. Okey, sambung lagi. Kalau cikgu ada sini. Apa koordinat saya? 4, negatif 2.
Itulah koordinat. Okay, so sudah tahu berkenaan dengan strata karteks, baru boleh kita mula. Okay, kita sambung balik. Okay, apa yang kita nak belajar sekarang adalah jarak. Kita mula belajar jarak dulu. Jarak 2 titik pada strata karteks. Okay, so apa yang kita nak buat sini, dia katakan untuk menentukan jarak di antara 2 titik pada strata karteks, kaedah perwakilan segitiga bersudut tegak digunakan. Kaedah ini dapat mengena pasti cara mengufuk, cara mencancang bagi 2 titik strata karteks. Jarak ini dapat ditentukan daripada skala pada paksi X dan paksi Y. So, lihat pada gambar di sini. Okay. Sini paksi Y, sini paksi X. So 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5 juga. Okay, so dia 2 titik sini. So apa koordinat sini? You boleh tulis kalau you tahulah. Okay, walaupun tak guna tak apa. You belajar juga. Sini adalah 1, ini adalah 2. Okay, apa koordinat ini? 5. Kemudian 7, sini 7. Okay, so apabila kita ada 2 titik, kita boleh sambungkan. Okay, sambungkan kemudian kita bentukkan satu segitiga yang seperti dia lukis. Segitiga adalah jenis segitiga bersudut tegak. So ini yang tegak ini panggil jarak mencancang. Yang ini panggil jarak mengufuk. Ini sangat penting. Kaedah teorem Pythagoras digunakan untuk menghitung jarak AB. Inilah kenapa dia penting, kerana kita akan gunakan untuk mengira jarak AB. Apabila anda tahu jarak mencancang ini, dengan jarak mengufuk kita boleh masukkan nilai. Contohnya, dia kata sini adalah 4. Sorry, salah. Kita boleh kira sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Okay, katakan ini 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, ini 4. So, you boleh gantikan nilai. Okay, AB sama dengan punca. Okay, AC sini adalah 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Macam ni. Maka you dapatlah apakah nilai AB itu. Itulah yang kita akan guna kaedah teorem Pythagoras untuk carikan jarak AB. Okay, ini yang ada dalam silibus anda. Okay, sebelum kita masuk kepada yang ini, kita belajar dulu satu yang lebih senang sikit. Tentukan jarak di antara 2 titik pada strata karteks berikut. Okay, bila anda lihat gambar yang ada kat sini, okay, gambar yang ada kat sini, okay, garisan yang warna purple ini, semua warna purple ini, dia mesti tegak mencancang, maksudnya tegak, garisan yang lurus tegak, ataupun dia garisan yang melintang, iaitu mengufuk. Okey, dia tak sengit, dia bukan macam ni sengit, dia mesti tegak ataupun dia melintang. Jadi ini adalah garisan bagaimana saya nak tentukan jarak untuk yang garisan yang tegak macam ni. Kalau untuk yang ini, apa yang perlu saya buat? Sangat senang. Anda boleh kira kotak. Okay. Sini tengok dulu skala dia. Satu kotak, ini 1, 2, 3, 4. Satu kotak mewakili satu lah. So, 1 tambah lagi 1 tambah 1. So, setiap satu kotak, 1 unit. So, di sini saya kira kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 kotak maksudnya jarak AB sama dengan 6 kotak kali dengan 1 unit. Maka saya dapat 6 unit. Ini kira kotak. B pula, tengok ya, yang B sini dia adalah jenis yang mengufuk kan. Mengufuk, dia adalah 5, 10. So setiap kotak ini adalah 5, mewakili 5. Ini 5, 10. Dia setiap satu mewakili 5. Jadi saya kira kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jarak
Okey, adalah 6 darab. Ini ada 5 unit. Setiap satu mewakili 5 kan, jadi dapat 30 unit. So, itulah cara bagaimana saya kirakan. So, inilah yang ditunjukkan bawah ni pun dia ada tulis. Okay, so yang DE. Jarak DE. Okay, sama juga. Setiap kotak sini adalah 10. So, saya kira 1, 2, 3, 4. So, 4 kotak kali dengan 10 unit. Maka saya dapat 40 unit. Yang ini adalah tegak. So, yang tegak sini sampai sini, ini adalah 2. So, sini 2 unit. So, saya ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Jadi, jarak GF. Jarak FG sama dengan 4 kotak kali dengan 2 unit. Maka saya dapat 8 unit. Ini adalah cara bagaimana saya nak baca dari sata katek saya untuk jarak yang mencangcang dan juga mengufuk. Okey. Seterusnya, inilah yang dia tunjukkan. Okey, di sini dia katakan jarak dapat ditentukan sekiranya dua titik mempunyai koordinat Y yang sama. Ini Y yang sama. So, tadi cikgu sudah ajar anda bagaimana tengok koordinat kan. So, kalau dia mempunyai Y yang sama, maka jarak AB, jarak AB adalah ambil saja yang X. Ambil saja yang X, tolak. So, apa yang tolak dengan apa? Mesti ambil yang besar. Nilai yang besar tolak dengan nilai yang kecil. So, bila tolak, dapatlah jawapan dia. Kalau dia mempunyai X yang sama, ini X yang sama, jadi saya akan ambil Y lah. So, ambil yang Y tolakkan. Sama juga ambil nilai yang besar, tolak dengan nilai yang kecil. So, itulah cara dia. So, yang penting you kena tahu koordinat. Boleh baca koordinat dia. Contoh ni. Hitung jarak di antara pasangan titik berikut. 2, -3, 4, negatif. Ni. -3, -3. 2 ini sama. Maka saya akan ambil yang depan X saja. So, jarak sama dengan ambil yang besar. 4 besar. Tolak dengan yang kecil. Kecil itu adalah 2. Maka dapat 2 unit. Yang ini. Nampak X dia sama. X ini sama. Maka saya ambil Y lah. So, jarak dia ambil yang besar. Mana satu besar? Satu besar. Tolak yang kecil. Kecil itu adalah -2. So, maksudnya 1 tambah 2, you dapat 3 unit. Itulah cara dia. Ambil besar, tolak yang kecil. So, sambung lagi. Contoh 3. Raja menunjukkan jarak di antara dua titik A dan B. A dan B. Lengkapkan koordinat A dan B. You nak cari A dan B. Koordinat. Sini tak tahu. Sini tak tahu. So, dia bagi 5 unit ni. Tengok ini tegak. Tegak maksudnya depan sini sama. So, ambil yang belakang. So, apabila you tengok, you dapati sini lebih tinggi kan. So, ini Y mesti lebih besar. Jadi, Y tolak dengan 3. Mesti sama dengan 5. Maka Y anda adalah 5 tambah 3. Dapatlah 8. So, 8 unit. So, Y sini akan jadi 8. Bagaimana dengan X saya? So, you nampak di sini. Sekarang Y dia sama. So, hanya tinggal yang depan saja X yang tak sama. So, kalau dia tak sama, mana satu lebih besar? Mestilah yang belakang sini lebih besar. So, X tolak dengan 1. Sama dengan apa? Sama dengan 4. So, sama dengan 4. So, X sama dengan 4 tambah 1. X sama dengan 5. Dapatlah 5. Itulah cara bagaimana kita buat. Kemudian kita sambung lagi ya.
jarak di antara dua titik. Okey. Jarak di antara dua titik sebenarnya kita boleh guna apa? Kita boleh gunakan rumus ini. Okey. Ataupun yang tadi seperti yang cikgu beritahu, bila anda ada segitiga bersudut tegak, okey, kalau dia tegak, maka anda guna teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras. Okey, so di sini dia bagi jarak mencancang. So ini jarak mencancang. Sorry ya. So yang sini saya guna jarak mencancang. Sini jarak mengufuk. Okey, kalau dia bagi anda nilai, katakan ini 4, ini 3. Maka anda guna teorem Pythagoras untuk carikan. Tapi kalau dia tak bagi anda jarak mencancang ini, dia bagi koordinat, katakan sini. Katakan A ini adalah X1, Y1. B sini adalah X2, Y2. Kalau dia bagi koordinat ataupun dia tuliskan A adalah 3, 2. B adalah -1, -1. Maka kita akan gunakan formula ini untuk carikan. Iaitu X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2 puncakan. Okay, so itulah cara dia. Maksudnya sebenarnya dia guna apa? Dia gunakan teorem Pythagoras juga. Okay, yang ini. Hitung jarak di antara titik A dan titik B bagi sata kateks dalam rajah. So di sini sebenarnya ada dua cara. Anda nak guna yang jarak mencancang ini pun boleh. Okey, bagaimana? Tengok ya. Cikgu sambungkan dulu ya. Okey, bila anda sambungkan. Okey, sekarang sini tegak kan? Ini panggil jarak mencancang. Jadi anda kira kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali dengan 1 unit, so sini 6 lah. Ini pun 1 unit, so 1, 2, 3, 4. Sini 4, so 4 unit lah. Maka saya nak cari AB, so saya boleh tuliskan AB sama dengan 6 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 punca. Ini boleh buat. Okey, ini adalah kaedah pertama. Kaedah kedua. Okey, cuba ubah sikit ya. Okey. Kaedah kedua. Ini nanti tekan kalkulator dan dapat angka ya. So yang ini, saya nak carikan AB ni, saya guna formula ini. So saya mesti tuliskan apa? Saya tuliskan koordinat. Koordinat ini adalah apa? 1, 7. Koordinat ini 5, 1. Jadi letaklah mana-mana sebagai 1 atau 2. Katakan you tulis ini X2, Y2. Sini X1, Y1. Okey? Maka saya akan tuliskan AB saya sama dengan sini kan? Punca. So X2. X2 adalah 1. 1 tolak X1. X1 5 kuasa 2. Tambah. Okey? Tambah 7. 7 tolak dengan 1 kuasa 2. You akan dapat punca. Okey, sini dapat -4 kuasa 2 tambah dengan 6. Okey, 6 kuasa 2. Okey, yang ini kita boleh cuba buat 36 tambah dengan 20, bukan 20. Tambah dengan 16. Okey,
You dapat punca, okay, dapat punca 52. Bagaimana dengan cara ini? Okey, kita boleh cuba. Ini adalah 16 tambah dengan 36. Maka you dapat punca 50. Dapat jawapan yang sama saja. Okey, dua kaedah ini, pilihlah mana-mana yang anda suka. Okey, dapat 52. So tekan calculator. Okey, maka you akan dapat 7.21. Okey, dua kaedah ini. Dua-dua pun boleh pakai. Okey, pilihlah mana yang anda nak. Tapi cikgu suka, saya suka guna formula ini. Kerana guna formula ini lebih senang. Jadi nak kira pun cepat sikit. Yang penting anda kena tahu apa? Anda kena tahu koordinat. Jadi tahu koordinat maka boleh buat. Okey, kita lihat contoh 5 ini. Ini bagi apa? Dia jarak mencancang dengan jarak mengufuk. Maka kita guna teorem Pythagoras. So PQ kuasa 2 sama dengan 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. PQ sama dengan 9 tambah 25. So PQ kuasa 2 sama dengan, ini tambahkan dapat 34. So PQ sama dengan punca. Tekan kalkulator, maka dapat angka ini. Kalau ini dia bagi PQ sini sahaja, okay? You tak lukis sini pun tak apa, you ambil saja koordinat sini. Okay, mau letak mana-mana pun boleh. Ini X2, Y2, sorry. Ini X1, Y1. Maka you gunalah formula dia PQ. Kalau you tak erti formula, tulis dulu. X2, X1 square. Y2 tolak Y1 square. You boleh tulis macam ni dulu. So, punca. So, X2, okay, X2 negatif 2. Tolak. S1 saya adalah 4. Kuasa 2. Tambah Y2 adalah 6. Tolak Y1 saya adalah 1 kuasa 2. So, dapat negatif 6 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 punca. So, maksudnya 36 tambah 25. So, ini adalah punca apa? Punca 61. Sama saja. Kemudian anda dapatlah 7.81. Tekan kalkulator. Okay? Bila anda tengok, you nampak, cikgu dia punya line dengan anda punya. Tak apa. Kerana dia letakkan sini X2. Ini X2, sini X1. Okay? Dia terbalikkan saja. So, tak ada masalah. Mana-mana you nak letak pun tak kisah. Okay, you letak balik yang seperti tadi cikgu buat. X2, Y2, sini X1, Y1 pun dapat jawapan yang sama. So, boleh pilih mana-mana sebagai X1, Y1. Okay, tak kisah. Okay, kita lihat ya. Dalam soalan anda, latihan, yang ini. Yang ini senanglah. Tentukan jarak di antara dua titik pada sata kotak. Yang ini, you boleh kira kotak kan. Ini sudah ajar tadi kan. Okay. Kemudian, hitung jarak. Ini pun cikgu baru saja ajar. Ini adalah untuk apa? Ini untuk yang mencancang dengan mengufuk. Jadi, gunalah teorem Pythagoras. Ni. Cara ini. So, soalan yang agak sama, tukarkan dia punya apa? Angka saja. Okay, yang ini. Okay, tuliskan koordinat dia. Kemudian anda gunalah formula. Okay, bolehlah anda dapatkan dia punya nilai. Okay, kemudian yang sini. Nyatakan jarak. Okay, anda boleh lihat. Yang ni, satu. Dia dua sama. Maka jarak adalah ambil besar, tolak yang kecil. You tengok sendiri, kemudian you pergi carikan dia punya jarak. Senang saja. Ini pun baru saja belajar. Okay. So, yang ni belum ajar lagi. So, kami sampai ke soalan 3. So, itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung pada kelas yang seterusnya. Sekian, terima kasih.